Check, one, three. Well, this is us, the lineage out of the lineage family. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast with Ricardo and Ken from Sabah. This is Kinabalu Podcast. The only good system is a sound. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N Tenaga Gaya dan keyakinan M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N ini adalah RM85 sahaja per botol. Betul, dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out di website dan juga di WhatsApp. Okey, boleh juga layari laman mereka di www.myluster.com.my untuk membeli. Okey, boleh juga ikuti mereka di FB ataupun IG @m3n.kuasa ataupun order melalui WhatsApp 017-512-3401. Bangkis Hoi. Sipping moonshine, sunglasses top right. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarang kang raso, sumarap wala ito. Biro pa kita na hari-anan, mo'y kita mangintang dawayan. Yo, what up people? Assalamualaikum, saya Ricardo dan saya Faizal. Ya, kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ya, betul. Dan bertemu kita di season 13, episod yang ketiga, betul tak? Betul, episod ketiga sudah. Dah sedikit lewat minggu ini kita rilis sebab semua orang bersakitan lah. Betul lah kan. Rasanya minggu ni minggu sakit lah aku rasa. Minggu lepas bersambung ke minggu ni. Kau punya suara pun macam seksi-seksi sekarang. Saya pun macam masih kalah dengan Ramli Sarip lah. Hari-hari indah. Well, itu macam yang itu macam teruk satu macam meresdung teruk. Itu macam mujalan sudah tu. Ya, betul. Tapi anyway, banyak yang kita boleh recap sepanjang seminggu lebih inilah. Ya, betul. Antaranya adalah yang paling happening sekarang ini, orang bilang paling devastating lah, iaitu Israel dengan Palestin. Dia yang minggu lepas start hari Jumaat lah. Saya terkejut jugalah. Ya, tapi mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lama dan rasanya kita sudah cakap very sensitif. Ini isu sangat sensitif. Sangat sensitif. Kau cakap kau mau sokong Palestin, lepas tu ada yang cakap mau sokong Israel. Banyak artis yang sudah keluar, dia punya macam-macam lah, macam Asher kasih cakap ini. Banyak artis lah, a lot lah, yang memang to be frank, probably aku rasa aku dah dapat salahkan yang sebelumnya, because bila dong sokong Israel dan sebagainya, because yang media ni bro, yang sampai, yang kena cover, yang kesusahan dan kepayahan dan keparahan yang berlaku sama Israel tau. Sedangkan yang berlaku sama Palestin tidak di cover. Betul. Kurang, terpaksa cari sendiri, benda-benda macam gitu. Jadi menyebabkan orang macam Allah mau kesiannya ni family apa semua. Kita memang betul, kita kesian apa yang berlaku, kesian. Tapi at the same time, adakah diorang pernah ingat ataupun diorang kesiankah Palestin yang sudah more than berapa puluh tahun, betul, yang kena seksa dan dirampas tanah dan sebagainya. Yang tapi ini sensitif kan, sangat sensitif lah, sangat. So, komen aku pasal ini sebab di Israel ada orang Islam yang di Israel, tinggal di Israel, membesar, lahir di Israel. Macam Nas Daily, Islam tapi warga negara Israel. Banyak orang yang Kristian ataupun Jew yang lahir di Palestin, yang berada di Palestin mungkin stay. Dan orang-orang lama ada yang macam priest ataupun apa orang panggil rabbi lah, yang pakai kopiah sini pasal gulung-gulung tu kan. Dia orang tak support all these Zionist punya movement dan sebagainya. Dan bagi aku macam susah mau cakap. Bila kau cakap kau marah dorang kena, family dorang kena lah apa semua, but at the same time Palestin duluan kena juga, kan. So ini sebenarnya peranan yang dimainkan oleh pihak media sebenarnya. Betul. Bila pihak media tu dia pro pada Israel, dia akan support lah, dia akan tunjukkan macam mana Israel tu kena. Tapi kalau dia pro dengan Palestin, macam itulah. Tapi betul. Kalau ikut sejarah,
yang apa tu tanah yang diduduki oleh Israel sekarang ni adalah milik Palestin kan. Nah, jadi dong jadi sekarang ni Palestin dia cuba menuntut baliklah hak mereka. Ya, dorang cuba menutup lagi dan rasanya kalau ikut daripada peta-peta lama dan sampai sekarang tidak Israel masa tu. Ya, betul. Cuma kalau dari segi agama Islam tertulislah di Quran yang ini tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Ya, sehinggalah yang disebutlah. Kita pun susah mau cakap, kita bukan advocate dalam benda ni. We are not advocate. Tapi setiap serangan yang dilakukan oleh pihak Hamas lah kan, pihak Hamas kan, dia akan bagi siren. Lepas dia tembak di kawasan yang melumpuhkan kekuatan pihak Israel. Macam ketenteraan dan sebagainya lah. Lepas yang terbaru tadi baru tadi saya baca. Israel sudah guna satu senjata apa nama dia itu yang sebenarnya dilarang oleh semua negara. Tapi dia tetap lancarkan juga. Bukan sekali, berkali-kali sudah. Dia lupa apa nama dia, tapi dia senjata kimia lah. Bahaya. Dia, senjata tu yang sepatutnya tidak dibenarkan. Tapi digunakan sekarang. Sebelum dia pun pernah guna juga. Itu senjata sangat mematikan lah orang cakap. Dia sentuh mana-mana dia akan lebur. Lepas itu dia akan menyebabkan suhu naik. Memang hangus terus bro. Kalau kena orang jalanlah terus rasa. Kalau begitu, aku dah tahu macam mana general, siapa ni general yang Hamas punya leader sekarang ni kan. Our prayers to orang yang civilian lah. Macam civilian ni tiada bersalah. Bayangkanlah contohlah orang yang ada family, walaupun dia orang beragama Jew lah, ada anak yang pergi sekolah ke ataupun tengah di rumah relax-relax ke apa, yang tidak kena mengena dan yang support keharmonian dan tidak mau war ni, tapi terkena dan sebagainya. Bagi aku macam kesian lah untuk diorang. Begitu juga di Palestin yang sebelum ni kena serang-serang Israel. Yang first ni berlaku, kau tahu macam mana dia start ni bro? Yang diorang serang tu satu bangunannya adalah tempat media, tempat kira macam perancangan kerajaan, tempat itu. Jadi kenapa dia kena aim bangunan ni? Because tempat orang membuat keputusan, tempat tempat semua ketua-ketua berkumpul, menteri-menteri Palestin berkumpul untuk buat perbincangan dan sebagainya. Media, diorang punya pusat media diorang di situ, dibom. Jadi di sana diorang start, aku rasa aku dah tahu mungkin juga benda ni diorang sudah bersedia juga. Bila berlaku kita let's give back begitu. Tapi aku susah mau cakap, sangat sensitif ni barang. Kau cakap silap, boleh kau kena tahu. Aku tengok Asia pergi post pasal stand for Israel dan sebagainya. Aku terus macam down. Kau ialah kita balik-balik aku cakap ni, kita support humanity, apa orang bilang yang kita support kepada world peace lah. Ya betul. Keamanan dunia lah kan. Dan tidak mau ada war dan perang ni. Tapi bila dia post begitu, seolah dia bias lah. Betul. Seolah-olah bagus lagi dia cakap kita support kepada world peace ataupun yang keamanan dunia yang bukan peperangan, daripada dia macam siding di situ. Dia macam siding yang macam terus dia besar-besar. So aku try komen lah, aku bilang you should be neutral. Aku mau komen gitu kan. Ntar dapat post, aku tengok balik kena remove satu post. Mungkin banyak orang hantam dari Asia kan. Yang ramai. Kalau logik lah kan, logik lah. Kenapa perlu berperang? Sebab bila kita berperang ni, dia akan melibatkan kewangan yang besar. Betul. Bilion. Padahal bukannya banyak negara yang sangat kekurangan kekurangan makanan. Kenapa tidak duit itu digunakan ke arah sana, Pak? Betul. Setiap kali berperang ni dia melibatkan budget yang sangat besar. Correct. Sangat-sangat besar. Coba kalau budget untuk betul. Ini mungkin sebab satu dendam, tidak mustahil juga, ataupun satu lagi untuk kekuasaan. Dan juga keagamaan juga mungkin, bro. We don't know. Itu sebenarnya salah satu yang paling utama kan? Tapi kita di sini sekarang kalau kita cakap terus terang lah, terus cakap kan Kristen dia benci Islam. Kalau kita cakap gitu, mampus kita. Ya betul. Ya sebab kita sendiri, kita ramai keluarga yang non-Muslim. Ya kawan. Begitu juga yang non-Muslim, banyak keluarga Muslim. Iya gitu juga. Jadi kalau kita letak statement kita mampus lagi sial nih Kristen atau sial nih Islam lah gitu kan, mampus kita. Betul. Kita mati. Ya. Jadi apa salahnya? Alright, kau hiduplah dengan kau punya kepercayaan.
dan dengan sambil menghormati kepercayaan orang lain. Betul. Kan maksudnya gitu. Aku rasa semua agama pun ajar begitu. Yeah. Even Jew pun ajar begitu. Kalau gitu betul, banyak nabi-nabi pun beragama Nasrani, beragama orang bilang bukan beragama berkepercayaan Nasrani ataupun Hebrew dan sebagainya pada zaman dahulu sebelumnya datangnya Quran dan sebagainya kan. Macam Nabi Ishak, Nabi Ibrahim kan, Yakub yang memang bertempat di sana pada asalnya dipanggil Palestin lah sekarang dan Israel. Aku berpendapat macam kenapa dia orang dah world peace bagi dua saja sama rata, kamu di atas kami di bawah for example. Tapi bila mengikut pada Al-Aqsa ni, sebab Al-Aqsa ni kan berebut di benteng-benteng bawah ni Jew sana sembayang, di dinding apa semua ni kan Taurat ni kan. Tapi di atas Masjid Al-Aqsa orang Islam pula dan mungkin yang perebutan dan sebagainya. Tapi bagi aku dorang sebenarnya peace tau. Yang ni adalah Zionis, yang ekstremis dan aktivis-aktivis yang menyokong kepada haluan-haluan yang tertentu, yang mungkin ada yang tidak faham pada konsep-konsep aku dah tahu lah gagasan-gagasan negara dia orang lah. Sebenarnya kalau kita bincangkan ini apa dah habis tu kan? Bukan satu kita kena bilang kita dulu riches tu mesti dalam lah. Kena buat riches lah. Ini mau tidak mau kita kena panggil kepala beras tu lah juga. Caprice dia sangat lantang jugalah. Dia sangat lantang. Aku sokong dia di spot lah. Aku sokong dia di aku udah baca juga apa semua. But just that bila kau cakap kau sokong Palestin dan sebagainya kan, kau sokong Palestin sebab Palestin sudah dipijak beberapa puluh tahun. Betul. Ada yang lahir tidak tahu pun apa berlaku berpuluh tahun tu. Dan diorang suka kan world peace dan sebagainya. Diorang hormat semua orang, semua agama diorang hormat. Tapi diorang pun kena. Bagi aku yang civilian yang sepatutnya tidak kena, sepatutnya bye-bye. Tapi saya tengok benda ni dia akan settle ni dok. Andai kata Israel tu dia tarik orang dia tarik daripada segala sekatan yang dibuat selama ni, kembalikan hak yang sepatutnya hak orang Palestin, benda ni akan settle. Ya betul. Tapi kau rasa dia mau buat begitu kan? Tidak, dia tidak mau. Sedia maklum Israel ni negara haram kan. Ada cakap Palestin negara haram, Israel negara haram, mana satu. Tapi kalau ikut sejarah betul-betul kalau kita baca semua ramai orang share juga. Rasanya orang yang bukan Malaysia pun dong sudah maklum tu benda lah. Ya, ini pendirian kami dan research kami lah. Tapi aku rasa research kami yang ala kadar lah, belum dalam punya lah. Jangan kamu hantam terus. Iya ke? Terus mau hantam semua. But aku susah juga. Aku macam mau berhabis, tapi aku punya ilmu bukan banyak di dada. Kita mau bidas. Kau cakap kau tak bidas, semua orang bidas, yang bongol-bongol pun membidas juga kan. I mean boleh kita bincang ni, tapi kita satu episode yang khas lah. Ya kan? Siapa kita panggil? Kita kena panggil orang yang bilang orang kaji sejarah. Ya, kaji sejarah. Tahu agama. Yang dua-dua terutama ni sejarah lah, sejarah dan agama. Bukan agama satu agama saja, yang dua-dua, tiga, empat agama dia faham. Dia tahu lepas tu jenis yang boleh terima kritikan lah. Ya, betul. Yang very open. Kalau kita jemput satu orang tu dia memang pro sama Israel, confirm lah dia betul. support Israel kan. Betul. Kalau dia pro sama Palestin, Palestin lah. Kau tahu tak di pasport kita, kalau kau buat pasport kan dia tulisan ya betul, Israel tidak boleh dilawat. Ya, salah satu yang tidak dianu lah. Tidak boleh dilawat. Dan orang bilang I think North Korea pun tak boleh. Ada dua negara lah masa tu dia tulis tak boleh. Tapi North Korea tu dia memang pun dah satu tu pintu kan. Tapi ada dia orang buat visit juga sana. Banyak juga orang tembus lawatan di Pyongyang kata kan. So tapi kalau saya baca asal masuk sana dia bagi kau punya route sudah. Ya. Mana yang kau boleh pergi? Ya, mana boleh. Bukan semua lah. Bukan semua. Itu pun jalan masuk dia tiada yang daripada kapal, semua yang daripada darat, daripada China masuk ya. Ada juga yang sampai. Dan if I'm not mistaken, kalau aku tak silap aku masa sepatutnya ada JDT lawan sama apa tu, dia, kau ingat ke tu yang dia direct flight pergi North Korea kan? Ya TMJ kan. Tapi tu aku ingat sudah bercerita lah, long back lah. But tapi kau bayangkan, for example lah, kalau kau mau siding mana-mana lah, kalau contohlah pendengar kita mau dengar dia mau side di Palestin sepenuhnya ataupun pergi ataupun Israel kah sepenuhnya, nak kira apa baru-baru ini berlaku tembak menembak shop, apa orang bilang shooting spree yang berlaku di Thailand kan.
Di Paragon Mall tu kan. Yang melibatkan TMJ tu. Ya, TMJ pun ada masa tu. Ya. Dan dia orang dapat lari lah apa semua. So okay, relation dia aku macam ni kenapa? Sebab okay, for example lah, dia pergi timbak sesuka hati orang. Okay, kita jadi siapa kau mau benci sini? Kau dia timbak sesuka hati sama orang, kau dah suka orang yang menimbak-nimbak, kau tak boleh benci bangsa Thai. Ya, betul. Macam juga di sana bah, Israel dan Palestin. So tapi kita luar cerita pasal Thailand punya yang shooting ni kan. Itu budak ada mental punya problem kan. Ya, betul. Dia saya tidak ikut betul lah masa tu sebenarnya cerita yang itu, tapi yang saya baca sebentar lalu dia memang kalau kita panggil sini senteng lah. Dia aku tu baca dia memang ada mental disorder sikit. Tapi dia tengah bekerja tau. Aku tak tahu apa jenis disorder. Dan today sebelum itu dia sebenarnya ada pergi shooting range. Pergi belajar menembak. Dia latihan siap-siap tu. Ya. Ada video leak yang dia pergi latihan menembak apa semua. Uish, aku bahaya jugalah Thailand ni. Kenapa dia banyak kan bombing lah. Shooting pun berapa kali sudah kan, tembak-menembak yang squad ini. Aku tak tahu macam mana aku boleh pergi Thailand hari tu. Tapi ialah on good cause lah. Bilang mau pergi sana bukan mau apa-apa, memang mau jalan-jalan saja. Itu 4 years back atau 3 years back yang aku pergi sama Neto kan. Ya. Aku terfikir juga tu, aku bilang ini selalu berlaku yang ramai-ramai orang tempat turis lah yang dia bom, selalu tempat yang sembayang lah yang dia bertimbak-timbak. Aku risau juga sebenarnya, tapi mungkin orang bilang niat bagus dan selalu berjaga-jaga jugalah. Ini bayangkan kau datang terus dia timbak kau. Terus dia timbak siapa yang di sembarang terdekat. Ya kan. Sembarang saja. Macam yang di New Zealand pula tu. Kan hari tu. New Zealand. Di Sabah bila jadi macam ni? Jangan. Tidak. Janganlah dari Sabah. Aduh. Tapi itulah ke power media. Dah kira apa occasion yang kita cerita ni pun, power of the media ni. Mungkin kalau dulu lah kan, mungkin 10 atau 15 tahun lepas, mungkin kita akan cakap mungkin Israel betul, sebab kita tidak dapat maklumat betul. Tapi sekarang ni zaman IT, nampaklah. Nampak macam mana pembohongan dong selama ni. Sebab banyak juga kita tu baca yang ni pun kita cakap bohong ni pun boleh kena cancel juga ni. Boleh. Banyak juga yang mantan tentera yang terlibat tu kan. Dorang sendiri buat pengakuan yang tindakan kerajaan dorang salah. Kan? Tindakan kerajaan Israel. Iya. Kan? Ya, banyak yang menyangkal. Sampai yang trauma. Ya. Macam aku cakap lah, yang macam yang rabbi semua tu. Dorang siap angkat Palestin punya bendera apa? Iya, dong sedar je dong. Ada satu saya baca tu, saya tidak tahu kenapa saya diarahkan bila nampak bunuh jangan bagi muka dia begitu. Tidak kira usia budak-budak ke baby ke perempuan lagi ke tembak macam tu je. Aku zaman dulu ada zaman aku yang macam aku selalu mau tunggu perang dia. Aku ingat kalau zaman kecil-kecil bisa kita macam bila ni Malaysia mau perang ni budu jangan. Mau rasa perang. Mau rasa ada yang macam mau lari daripada ini bersembunyi. Ya bodoh lah aku rasa macam logik lah kalau buat begitu memang stupid lah kalau ada jauh-jauh lah palis-palis lah. Aku bilang. Tapi yang berlaku di apa ni, aku nampak TMJ punya anu tu kan, dia punya address lah di dia anu tu, dia kasih tahu yang berlaku, dia sempat lari. Apa yang berlaku, dia nak panik. Bila dia berlaku kan keselamatan anak dia, bini dia semua kan. Dia lari pergi yang terdekat, terus dia mau cari embassy. So masa tu embassy Malaysia jauh. Yang paling dekat Singapura dengan tu. Dengan Paragon Mall tu. Terus dia contact embassy Singapura. Ada satu general something yang dia kawan dia bilang, saya ada keadaan begini sedang berlaku. Dia bilang saya mau paling terdekat. Dorang terus kena assist, dorang escort apa semua, buka semua duta semua lari pergi sana apa. Dan dia berterima kasih kepada kedutaan Singapura masa itulah. Dan Paragon Mall ni memang famous kalau di Thailand. Aku dah sempat pergi hari tu sebab kami nak untuk mau pergi mall bah. Kalau kau pergi mall di sini pun ada mall kan. Itu mungkin mall antara terbesar ya, betul. So kalau kau pergi mall macam di mana-mana pun ada mall. Betul. Paling pun different brand, mungkin different looks dan sebagainya. So kami pergi yang macam luar-luar, Chatuchak, pergi tempat yang pasar-pasar begitu. So aku tak tahu macam mana dia punya demografi, dia punya kebentuk dan sebagainya. Cuma yang aku tahu memang ramai orang lah. Tu for sure ramai Thailand. But kalau kau lah Azal, kalau kau ada dalam keadaan begitulah, kau nampak lah tu orang mau menimbak situ.
kau dengan family kau, apa kau buat? Confirm lah kau akan lari bersama Lari, family kan? bagi pastikan dorang selamat. Selepas kau tahu dorang selamat, kau rasa kau akan macam mau tolong, mau kasih hancur tu budak kah, atau macam kasih jatuh dia kah apa? Kau rasa kau akan begitu kah? Sebelum orang ramai lebih ramai mati, ataupun tidak, atau pandai-pandai lah, atau macam mana? What do you think kalau kau? Saya rasa lah kan sana saya akan pentingkan diri sendiri sudah. Kan Betul. juga kan. Buat apa Yang kau? pastikan saya selamatkan yang Ya, family saya Ya. keluar. Saya tidak akan patah balik lah walaupun saya panas hati. Itu ya. Ya, kamu tunjuk Dan dalam kepala otak tunjuk komando. mau keluar dari tempat itu terus. Semua kalau boleh satu jatuh balik pergi rumah. Kira kau tunjuk komando kau. Tidak. Tiba-tiba Betul. kau tunjuk komando, time kau lari sama dia tu dia timbak kau pulang kiok. Sana saya akan jadi pentingkan diri Ya, sendiri. betul. Sama-sama. Itu, di situlah masanya kau perlu pentingkan diri Ya. sendiri lah kan. Saya tidak akan tunjuk hero lah rasanya. Berbalik sama Palestin sama Israel. Kau rasa dorang ada safe zone? Aku ada terbaca-baca CNN apa semua, dorang ada yang sudah tempat lari pergi safe zone. Maksudnya kawasan yang selamat lah, zone selamat lah. Aku tak tahu berapa jauh daripada the Gaza Strip ataupun daripada yang tempat yang berlaku ni. Tapi okay, kalau kita main chess lah, sini dia punya safe zone. Ini king. Kau akan cuba hantam di sana kan? Ya betul. Oh sure. Kalau kau betul humanity kau sudah tiada, UN pun kau langgar, sedangkan itu kau bilang tadi senjata kimia pun kau mau guna. Bukan ya, sudah guna. Sudah guna pun kan. Yeah. So for example, kau akan hantam ke tu safe zone Palestin for example? Kalau saya tengok sekarang Israel dia tidak peduli sana mana. Hantam saja semua tempat. Israel dihantam Okay. dia akan balas. Kau rasa Palestin? Palestin Aku rasa dia orang sebab ini kawan Islam ni. Dia punya kan dong masih lagi dorang masih mengekalkan kan. ada toleransi sana. Ya, Pak. Setiap serangan yang dorang lancarkan, dorang akan bagi siren. Jadi orang-orang ready lari. Ya. Lepasnya dong hentam tuh tempat-tempat untuk melumpuhkan kekuatan Israel. Okay. Kawasan ketenteraan, defense dong dorang, punya posting, satelit, begitu. perhubungan dia orang, itu semua dihentam. Tapi bila Israel serang balas nih, rambang. Suka. Ya. Tapi aku tengok macam real di dalam movie Ozal. Kenapa kau tengok orang terjun pakai parachute apa semua tu? Yang kau tidak tengok di movie. Ini adalah itu kekalahan yang teruk lah bagi Israel setelah beberapa puluh tahun. Jadi maksud dia Hamas itu kan? Betul. Hamas itu sudah rancang lah. Ya. Dorang sudah rancang dan selalu dorang bersedia begini. Bila berlaku yang dorang bom yang bangunan tu sudah lama baru kena hentam. Sangat-sangat lama. Tapi aku bagi aku macam minoriti sebab itulah perlu macam negara-negara Islam perlu menyokong diorang sangat minoriti bah. Israel sekarang aku tengok US bah fleet sudah on the way diorang Biden. Kau tengok sekarang apabila Israel menyerang Palestin, hentam kau ada negara-negara besar yang bising enggak mengutuk tiada kan? Ini baru negara-negara besar semua mengutuk tindakan Israel, tindakan Palestin. Itulah jadi, bilang media sana kau nampak bias tu lah. Ya. Jadi kita tahu sudah sebenarnya dong sokong siapa? Ya. US orang paling takut lah US ni kan. US sudah start antar fleet apa semua dia bilang. But masa Palestin tak pula dong antar apa-apa. Tidak. Kan? Sama dia macam sekarang yang macam Ukraine dengan Rusia. Tapi Rusia plus Palestino, pro Palestino. Memanglah Rusia sekarang dia sudah announce. Sekarang ini saya bukan berperang dengan Ukraine. Saya berperang dengan sekutu Ukraine. Wah kah? Sebab dia tahu Ukraine sekarang disupport oleh negara-negara dia punya sekutu. Ya. Dia punya senjata semua ya. Dari mana? Ya itu dia sudah announce itu US kan, Israel. Betul lah. Rusia, Rusia is very secretive lah. Aku rasa dari dulu lah. Contoh macam mau pergi bulan, berebut bah Yuri Gagarin, Neil Armstrong. Rusia US selalu bersaing kan. So dan dorang selalu ada dorang punya top secret yang macam dari dulu lah zaman-zaman yang KGB zaman tu sudah memang top secret dorang tidak mau kasih reveal. Ada yang dorang sembunyi, ada yang tapi Rusia lagi besar. Masing-masing besar. Bila kalau dorang reveal dong tiada apa benda sudah untuk dirahsiakan. Zaman Soviet lagi USSR dulu tu. Tapi itulah dari segi senjata Rusia rasa tidak kalah dengan negara besar-besar. Sangat tidak kalah. Aku rasa tidak juga. Macam juga North Korea bah. Ya, North Korea. Gitu kau tengok tapi jangan kau silap. Dia lagi kan apa tu? Lagi terlalu berasia kan? Ya, lagi berasia itu langsung
Tiada putung jalan habis tu kalau itu kan. Sampai tai dia pun dia bawa balik kan. Dia orang bilang dia tidak pantat. Siap. Dia orang tidak lubang pantat kau dah. Tapi apapun kamu buat, kalau kamu memerlukan kecergasan, kamu perlulah ambil lah M3N ni. Iya. Sebab M3N ini adalah tenaga, memberikan kamu tenaga, gaya dan juga keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu anda meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N ini penaja kami punya podcast kali ini, dan M3N ini hanyalah RM85 saja sebotol. Iya. Kalau kamu beli kan, kamu dapat diskon, kamu boleh guna kod Kinabalu. Kamu akan dapat diskon sebanyak RM5 semasa check out di website dan juga ataupun melalui WhatsApp. Boleh layari laman web mereka di www.myluster.com.my ataupun ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Kalau mau order melalui WhatsApp pula, kamu boleh kontak number ni 017-512-3401. Jangan lupa kod Kinabalu. Yap, itu wajib. Betul. Okay guys, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hello everyone, my name is Syed Saddiq. You are listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah.